Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillah, saya terus mengajak para pendengar Radio Aikim untuk kita tingkatkan lagi usaha kita dalam meningkatkan ketakwaan kita, kesabaran kita, kesyukuran kita dan sebagainya dalam usaha mendekatkan diri kepada Allah. Jadi hari ini kita nak perkatakan tentang sujud sahwi. Dia masih lagi berlegar dalam suasana solat berjemaah. Di mana sujud sahwi ini akan berlaku semasa kita solat bersendirian ataupun semasa kita berimamkan kepada seorang imam yang kadang-kadang perkara itu berlaku daripada imam, bukan makmum. Kita hanya ikut. Kadang-kadang berlaku sebelum kita jadi makmum. Jadi bagaimana kedudukannya? Sujud sahwi ialah satu sujud yang disyarakkan di luar daripada perbuatan solat yang kita tahu. Sebab itu kalau kita nak sujud dengan tanpa apa-apa sebab, maka sujud kita itu boleh membawa kepada batalnya solat. Sebab dia bukan daripada perbuatan solat. Dia bukan daripada yang kita tahu qiyam, rokok, sujud, tidak. Dia bukan. Cuma dia didatangkan sebagai untuk menampung kalau ada kekurangan ataupun ada yang terlebih. Sebab sujud sahwi ini dia dalam dua konsep, iaitu menampung kekurangan ataupun mengatasi apa-apa yang berlebihan. Iaitu dalam erti kata lain, ada kala kita meninggalkan apa yang disuruh dan ada kala pula kita melanggar apa yang ditegah. Maka di sana sujud sahwilah datang menampung. Kerana manusia ni kita tahu dia tak boleh lari daripada silap, lupa, leka dan lalai. Jadi ini manusia, sebab itu dipanggil insan. Wala yusammal insanu insanan illa linisyanihi walal qalbu qalban illa litaqallubihi. Tak dipanggil manusia tu manusia melainkan kerana dia ni pelupa. Jadi kadang-kadang lupa ni bawa dalam solat. Kita tak boleh nak elak benda berlaku. Macam mana cara nak atasi? Maka baginda telah tunjuk kepada kita. Dan baginda sendiri pun kalau kita tengok, bukanlah sebab lupa yang macam kita. Kita lupa disebabkan leka. Tapi ada pernah berlaku pada baginda, solat 4 baginda buat 5. Ada pernah baginda solat 4 baginda buat 2 dan berhenti bagi salam. Ada solat pernah baginda buat 4 tanpa tahiyat awal dan sebagainya. Jadi itu adalah satu taklimat ataupun panduan untuk umat supaya ada bimbingan mereka. Jadi kalau berlaku, ini cara penyelesaian dia, sujud sahwi. Cuma kita tak kata berlaku pada baginda disebabkan leka, tetapi ada benda lain yang mungkin sebagai hormat kita kata berlakunya sahwi daripada baginda adalah disebabkan teramat asyik, iaitu asyiknya baginda dengan Allah sehingga ada ketika terlebih daripada yang patut 4 jadi 5. Jadi itu sujud sahwi. Jadi sujud sahwi pada asalnya adalah suatu yang sunat. Dia tidak menjadi masalah kalaulah kita silap dan kita tak sujud sahwi dengan sengaja. Solat kita tetap sah. Cuma dia adalah hanya suatu yang disunatkan. Dalam masalah mazhab Syafi'i, tuntutan dia bukanlah sampai kepada peringkat wajib. Tapi ada atur cara, ada sebab-sebab yang perlu. Kita tak boleh saja-saja. Sebab itu imam atau orang yang solat bersendirian, dia kena ada niat untuk sujud. Jangan dia sujud tanpa niat. Dia lepas saja tahiyat, sebelum salam dia sujud tanpa niat, maka batal solat. Melainkan kalau kita makmum, kita dapati imam sujud, maka menjadi satu kewajipan untuk kita sujud dan tidak menuntut kita ni supaya meniatkan sujud.
Saya itu dia mukadimah diberikan berkaitan tajuk kita pada pagi ini, sujud sahwi, dan rakan-rakan boleh hubungi talian kita 0362051500 untuk sebarang persoalan berkaitan, atau juga boleh menerusi Facebook www.facebook.com/ikim.fm, like, dan insyaAllah boleh tuliskan persoalan dari bawah tajuk tahsinul ibadah. Mungkin Ustaz juga sedikit panduan bagaimana cara melakukan sujud sahwi ataupun niat dan sebagainya. Sujud sahwi, kalau kita kata niat, kalau kita sembahyang bersendirian atau kita imam, ada benda macam mana saya sebut tadi, kalau tanpa sebab kita jangan sujud, kerana itu dikira menambah rukun, menambah perbuatan bukan daripada solat, ianya membawa kepada batal. Jadi ada sebab-sebab lah, nanti kita akan sebut dalam perbincangan kita sebab-sebab apa yang membolehkan. Sebagai contohnya, kita tercakap dengan tak sengaja. Kita sedang solat, tiba-tiba kita nak panggil anak kita, dia lintas depan kita, kita panggil hoi, ataupun kita ternampak kucing ke ayam ke, kita nak halau keluar, push. Jadi itu benda kalau sengaja batal. Bila tak sengaja, maka kita kena sujud sahwi. Jadi kalau kita sembahyang bersendirian atau imam, sebelum nak sujud, niat hati kita, saya nak sujud sahaja, aku sujud sahwi kerana Allah. Kaedah dia biasa, kita sujud, duduk dan sujud, 2 kali sujud. Dia mesti buat 2. Niat untuk buat 2. Kalau kita niat buat 2, tiba-tiba buat sekali je berhenti pun boleh. Tapi jangan niat nak buat sekali. Kalau niat nak sujud sekali sujud, itu membatalkan. Kalau sujud sahwi ni adalah 2 kali. Dan bacaan dalam sujud sahwi, kita ada 2 bentuk bacaan. Satu, kalau memang berlaku disebabkan memang kita terlupa sekali. Contohnya tahiyat awal kita tak buat, terlupa, sedar-sedar dah berdiri dah. Atau kunut dah sujud baru teringat, kita bacalah subhanaman la yanamu wa la yashu, atau subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Kita puji Allah lah, dia sebenarnya yang tak pernah lupa. Itu kalau kita memang tak sengaja. Tapi ada kala kita memang sengaja. Maka kalau kita sengaja tinggal, kita sudah melakukan kesilapan, maka kita baca istighfar. Astaghfirullahalazim 3 kali. Duduk, baca tasbih biasa. Sujud lagi, baca istighfar. Angkat kepala, bagi salam kanan dan kiri. InsyaAllah. Dan diharapkan memberi panduan dan sebarang persoalan. Sekali lagi 0362051500 rakan setugas Mona menanti panggilan anda. Kita berhenti rehat seketika, Ustaz, dan kita kembali selepas ini di IKIM FM, pilihan utama anda. The word hadith linguistically is the opposite of old, meaning it must be new. So hadith is something which is new, and it comes from the word hadatha, which means to happen. So literally, hadith is something that happened, or something that was said. Whoever preserves or saves or looks after for my nation 40 hadith from this religion of ours, Allah will resurrect him on the Day of Judgment as a jurist and as a scholar. Assalamu alaikum. I'm Abdulaziz Ahmed Fredericks. Join me on 40 Hadith, produced by Sister Mazlina Ismail, every Sunday at 5 p.m, only on IKIM FM. Hanya di IKIM FM, pilihan utama anda. Anda sedang mendengar rancangan Tahsinul Ibadah, dan kita bersama dengan Ustaz Fazli Al-Yamani. Pagi ini bincang tentang sujud sahwi. Kita bersedia mengambil pemanggil kita yang pertama, Ustaz, ya? Ya. Saya dari Temelur. Saya nak bertanya beberapa soalan kepada Ustaz. Nombor 1 tentang Qiyamul Lail. Saya nak tanya sebenarnya apa maksud Qiyamul Lail itu? Apakah apabila kita, katalah saya bangun, saya niat buat Qiyamul Lail, tapi saya mengisi dengan sembahyang qada. Maksudnya semua sembahyang tu saya buat qada, tapi saya niat juga untuk taubat, untuk rezeki ke, untuk hajat, untuk misalnya doa-doa tahajud, tapi solatnya ialah solat qada, untuk saya mengisi masa Qiyamul Lail tu. Jadi boleh tak begitu? Yang kedua tentang jamak. Saya nak tanya tentang, katalah seorang OKU kan, dia mengalami sedikit kesusahan waktu nak sembahyang zuhur. Jadi dia niat nak jamak waktu zuhur ke asar di rumah. Maksudnya kekangan keadaan fizikal dan keadaan tempat menyebabkan dia sukar untuk menunaikan secara tunai solat zuhur tu. Jadi dia niat untuk jamak apabila balik di rumah sekali dengan asar. Apakah boleh begitu? Satu lagi tentang solat di Mekah dan di Madinah. Kita tahu di Mekah, di Madinah, solat di masjid di sana beribu-ribu kali, ratus ribu lah dia punya pahala. Boleh tak kalau kita berniat untuk membuat solat qada di sana,
maksudnya kita katalah kita meninggalnya dah lama 10 tahun ke 20 tahun, tapi kita memperbanyakkan solat qada dengan harapan sekiranya kita tak sempat selesai, pahala yang beribu ganda tu telah dapat menggantikan atau menampung balik solat-solat yang kita tertinggal. Itu saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum Syida. Ustaz. Alhamdulillah kepada pemanggil yang pertama, kita perkatakan tentang qiyamul lail. Apa sebenarnya qiyamul lail? Qiyamul lail ni ialah satu ibadat yang dibuat semalam-malaman tanpa tidur. Kalau kita daripada isyak kita terus solat dan solat ataupun apa saja ibadat yang kita lakukan dengan tidak kita tidur sampailah subuh, itu dipanggil qiyamul lail. Tak kira dalam pengisiannya solat hajat, solat taubat, solat apa pun, semua itu dipanggil qiyamul lail. Kita ada dua, satu tahajud, satu qiyamul lail. Tahajud lebih afdal, iaitu tahajud ni ibadat yang dibuat selepas tidur. Lepas isyak kita dapatkan tidur seketika, lepas tu barulah kita buat kita punya ibadat. Tak kira dia tahajud ni nama kepada ibadat yang dibuat selepas tidur. Kita dah tidur bangun, mungkin kita buat hajat, mungkin kita buat taubat, mungkin kita buat apa saja soalan ibadat-ibadat kita, maka itu dipanggil si ibadat kita ialah ibadat tahajud. Jadi kedua-dua itu yang afdalnya ialah ibadat tahajud daripada ibadat qiyamul lail. Segi pengisian itu tak ada masalah. Kita nak isi apa pun, kalaulah kita bangun dengan telah tidur dipanggil tahajud. Kalaupun ibadat kita hanya solat qada, memang kena qada. Kalau kita ada hutang, qada lah, macam mana selalu kita sebut. Jadi sepanjang dia qada malam, itu dipanggil tahajud. Kalau dia tak tidur, dia sepanjang malam qada, itu dipanggil qiyamul lail. Kemudian balik pada soalan yang kedua mengenai dengan OKU, mengenai dengan keadaan dia yang agak sukar. Memang kita kata di kawasan awam, kadang-kadang dia nak ambil wuduk susah, kemudian dia nak solat seperti orang lain, nak masuk dalam surau susah. Jadi kesusahan itu sebenarnya tidaklah menjadi alasan untuk dia menjamakkan solat. Kerana kita tahu Allah memfardukan solat secara waktu ini, tak kira sesiapa, sakit atau sihat, kaya atau miskin, mesti solat 5 waktu. Ini adalah satu kefarduan. Allah tidak meletakkan solat hanya kepada orang sihat. OKU juga dituntut. Dan kita tak boleh jamak, kerana inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Solat ini adalah atas kepada orang yang beriman. Mungkin orang beriman ni seorang OKU di waktu yang ditetapkan, maka dia kena buat. Dia tak boleh nak buat macam orang lain, atas kursi dia boleh buat. Tak semesti dia bergerak masuk dalam surau. Dia duduk atas kursi, pakaian dia bersih. Kalau tak bersih, dia usaha takkan tak ada orang, ataupun dia sendiri bergerak buat sesuatu yang boleh, yang dia boleh bangun minta tolong. Dia uzur, minta tolong angkat saya nak ambil wuduk, atau tolong dapatkan saya air untuk saya basuh wuduk. Dan dia solat di luar menghadap kiblat, pakaian dia bersih, dengan dia qiyam, tak boleh qiyam, dia duduk macam tu, dia buat rokok, dia tunduk, sujud bawah sikit, boleh. Tak perlu nak jamak. Sebenarnya alasan OKU untuk jamak itu tak boleh. Jamak ni hanya pada tahap mana, kalau kita kata pertama ialah kepada seorang musafir, kedua dalam keadaan hujan, dan itu bukan selalu, dan yang ketiga pada orang yang sakit, yang betul-betul tak boleh. Kalau kita dah biasa dengan keadaan kita tak boleh, dengan kata orang OKU ni tak boleh berjalan, jadi dengan duduk itu dah cukup untuk dia melakukan solat tanpa jamak. Dan yang ketiga, kalau kita pergi ke Mekah, memang ibadat di Mekah
satu ibadat 100,000 kali ganda. Ibadat di Madinah, satu ibadat 50,000 kali ganda. Tapi tidak bermakna kalau kita yang tahun-tahun punya ibadat kita buat satu hari selesai. Mana ada kita pernah hidup sampai 100,000 tahun. Maknanya satu hari sama dengan 100,000 hari. Jadi bukan bermakna dia buat sikit habis semua, tak. Segi pahala itu yang kita akan dapat, tapi segi tuntutan benda tak boleh lari. Kena qada sebanyak mana kita tinggal daripada usia mula balik sampailah usia sekarang. Kena lakukan. Itu dia. Dan kita ambil pemanggil kita yang seterusnya. Soalan saya pasal jamak ni luar bertajuk lah, pasal solat jamak. Solat jamak hari tu Ustaz kata kita boleh masuk kenduri kahwin, kita solat jamak. Bagaimana pula dengan pengantinnya? Pengantin tu dia pun nak jamak zuhur dengan asar. Okey, soalan pertama. Soalan kedua, pasal sujud sahwi. Saya ada buat solat sunat tasbih. Okey. Solat sunat tasbih saya tu waktu siang, jadi 4 rakaat. Saya pada rakaat kedua, saya tak terlupa nak sujud kali kedua. Dan saya terus masuk rakaat ketiga. Jadi saya gantikan dengan sujud sahwi, dan masa tu saya tambah tasbih saya lah. Pada sujud pertama 10 lagi, dan pada sujud rakaat duduk antara sujud 10 lagi. Sah tak solat saya? Itu saja. Taib. Mengenai yang pertama tadi, pengantin. Pengantin ni dia tak ada benda yang kita kata yang memberikan tekanan untuk dia jamak. Buat apa nak jamak? Kalau kita tengok kenduri kahwin pun, pengantin tak akan ada daripada pagi sampai malam. Pengantin bukan menyambut tetamu. Kadang-kadang kita datang tak dapat salam pun dengan pengantin. Dia hanya duduk dekat depan sana makan apa yang dihidang agak istimewa. Jadi tak ada alasan untuk dia jamak. Jadi dia bukan seorang yang mana penting. Memanglah kahwin dia, tapi dia bukan macam kalau tuan rumah si bapa ni. Memang dia menjadi orang datang pun bukan kerana anak kahwin, sebab kenduri bapa ni orang yang dalam masyarakat, orang amat berhajat kepada dia, seorang yang ada kedudukan dan harapan masyarakat. Jadi mereka datang bertubi-tubi. Jadi kalau tengok mana tu rumah tak ada, jadi mungkin agak terkilan. Jemput kita datang, tapi kita datang jauh nak jumpa dia tak ada pula. Di sanalah itu masalah dia. Tapi kalau pengantin tak pernah. Dia kena buat seperti biasa, zuhur, asar. Sekejap je pun, bukan lama. Tak pergi masjid pun buat dalam bilik. Sekejap je buat zuhur 4 rakaat, nanti asar buat 4 rakaat. Tak ada masalah, tak perlu jamak. Mengenai dengan sunat tasbih ni, sebenarnya kalau kita lihat sujud sahwi ni dia fokus hanya kepada solat fardu. Solat sunat kita tak sujud sahwi. Kerana dia tak ada benda yang kita kata sebab-sebab nak sujud sahwi. Solat tasbih, kalau kita tak cukup angka, kita tambah, cukupkan dia. Dia bukanlah satu jumlah yang semestinya wajib. Kita nak 1 rakaat, kita katakanlah kita nak 75 1 rakaat. Jadi kalau tak cukup 35 dalam 75 dalam qiyam kita, tambahkanlah, cukupkan. Dia bukan suatu yang wajib kepada angka itu, tapi memanglah dia sunat tasbih. Kalau kita tak dapat buat macam contohnya dalam sujud, kita lebihkan dalam duduk antara sujud, kita lebihkan, cukupkan 75 pada setiap rakaat. Maka kalau kita buat 4 rakaat, kita akan dapat 300 tasbih. Maka itulah solat tasbih. Tak perlu kita sujud sahwi. Sujud sahwi ni hanya difokuskan kepada solat fardu sahaja. Okey, dan kita dengar pemanggil seterusnya. Kita berhenti rehat seketika insya-Allah, dan kita akan kembali lebih banyak lagi persoalan insya-Allah. Jangan ke mana, terus bersama di IKIM FM, pilihan utama anda. Have you been too strict or too lenient to your kids? Is there any basic rule for the little ones to live by in your house? Do you remember the last time you had a conflict with your loved ones? Wonder why did your spouse, your children, and your family make you feel that way? You are not alone. Find out why. Join me, Zaid Muhammad, every Sunday at 5:40 p.m.
only on IKIM FM. Kembali bersama rancangan Tasinul Ibadah pada waktu ini, dan kita berbincang tentang tajuk sujud sahwi bersama Ustaz Fazli Al-Yamani. InsyaAllah kita nak dengar pemanggil kita yang seterusnya. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya berkenaan dengan solat qada yang lama-lama. Jadi saya ada yang afdalnya selepas solat, contoh macam solat subuh kita buat solat qada, dan solat zuhur kita buat solat zuhur lah, qada zuhur. Mana afdalnya? Saya lebih suka kadang-kadang saya buat terus dalam satu masa tu, saya buat terus untuk satu harinya. Jadi saya nak tanya Ustaz lah, yang mana yang lebih afdal, sama ada selepas mayang buat ataupun terus buat qada. Sebab kadang-kadang saya waktu zuhur tu masa saya sempit sangat, tak sempat nak buat qada. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dalam masalah qada, kalau kita lihat dia adalah yang perlu kita buat secara tertib. Kita boleh buat bila-bila masa maupun di waktu-waktu haram. Selepas asar, selepas subuh, kita ada masa free lepas subuh banyak. Kita buat, tak ada masalah. Dia bukan diharamkan qada. Boleh, cuma jangan disengajakan. Waktu lain ada, kita sengaja pergi cari, itu yang tak boleh je, makruh. Tapi kalau kita kebetulan kesibukan kita malam dengan tidur, dengan berbagai-bagai hal, ada waktu subuh sekejap, kita nak qada, boleh qada. Cuma apa yang perlu, bukan subuh qada subuh, zuhur qada zuhur, tak. Dia qada dibuat secara tertib. Kita kira, dia bukan qada kosong. Kita kira, katakanlah kita telah meninggalkan solat lebih kurang 10 tahun lepas. Dalam 10 tahun tu kita tahu satu tahun ada 360 hari. Okey, kita buat untuk hari pertama secara tertib 5 waktu. Untuk hari kedua secara tertib 5 waktu. Begitulah kalau kita buat subuh, nanti bila nak buat zuhur, kita buat zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh, berpandukan kepada tertib waktu. Kalau dah kita katakan semalam isyak, kita dah buat lepas isyak ialah qada subuh. Bila lepas subuh, maka kita qada zuhur. Begitulah susunan dan tertib yang perlu ada dalam solat qada. Jadi bukan kita kata afdal subuh qada subuh, zuhur qada zuhur, bukan. Afdal ialah susunan secara tertib. Saya insyaAllah. Dan beberapa persoalan daripada Facebook kita, kebanyakannya bertanya tentang kunut, Ustaz. Kalau selalunya lupa kunut, yang orang selalu praktikkan sujud sahwi ni. Ada juga yang bertanya, kalau menjadi imam, dia terlupa, adakah dia perlu membuat sujud sahwi, dan bagaimana pula dengan makmum? Masalah kunut. Kunut ni satu keistimewaan bagi kita di Malaysia lah, bahkan di mana-mana lah, bagi mereka yang bermazhab Syafi'i. Maka satu hujah yang kukuh, yang kuat, yang meletakkan bahawa kunut adalah suatu daripada apa yang disebut ab'ad dalam solat. Jadi kalau kita lupa, imam terlupa, makmum ingat, makmum boleh buat. Kalau imam lupa. Jadi kalau imam selagi dia belum turun sujud dengan meletakkan 7 anggota, dia baru nak turun teringat, bangun balik. Kalaupun dia dah letak lutut dah tangan, tinggal dahi saja lagi, terlupa, boleh bangun balik. Tak ada masalah. Dia dah letak lutut, letak tangan, tinggal nak letak dahi, teringat, Allah, kunut tak buat, bangun, baca kunut, tak ada masalah. Kerana benda tu kalau lupa, kalau dia memang sengaja tak buat, maka dia tak boleh bangun. Dia kena teruskan kerana dia dah tinggalkan dengan sengaja. Jadi kalaulah imam terlupa, kita makmum buat. Dia kunut ni sebenarnya mudah saja. Kita kata pengisian dia adalah 2 perkara. Pertama doa, yang kedua puji-pujian kepada Allah. Jadi tak semesti kita baca yang kunut biasa. Kalau dalam kesuntukan masa, kita baca yang pendek pun boleh. Allahumma ghafirli ya ghafur. Itu doa kunut dah. Allahumma ghafirli, ya Allah ampunkan saya, ya ghafur. Itu satu pujian pada Allah. Kemudian tutup dengan selamat, wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Itu penutup, dah lengkap
qunut kita. Cuma qunut yang kita baca pada setiap subuh itu atas kajian dan penelitian Imam Syafi'i mempunyai suatu keperluan dan hajat yang menjadi suatu perkara yang dikendaki oleh setiap orang dalam hidup. Semua orang hidup nakkan petunjuk, semua orang hidup nakkan kesihatan, semua orang hidup nakkan pemeliharaan, nakkan keberkatan. Itulah doa yang kita baca setiap subuh. Saya insyaAllah. Dan ini juga persoalan daripada Suria. Ustaz nak tanya, kalau sekadar was-was dalam solat, ragu-ragu sama ada kita mungkin dia tinggal tak pasti, boleh ke kita buat sujud sahwi atau tak perlu? Tapi dia kaedah dalam solat ini, kalau kita terlupa, kita jadi was-was, dah buat atau belum, kita kena ambil jawapan belum. Apa saja yang kita rasa, aku ni dah baca Fatihah ke belum? Jawapan dia belum. Aku ni dah rokok ke belum? Jawapan dia belum. Apa saja, semua jawapan dia belum. Dua je dia punya was-was yang tidak boleh memberikan apa-apa kebaikan, melainkan solat kita batal. Aku ni dah niat ke belum? Itu tak boleh. Aku dah takbir ke belum? Itu tak boleh. Lain pada tu, kalau kita rasa was-was, jawapan dia belum. Bila belum, kita buat. Kalau kita dah buat, tiba-tiba kita rasa benda tu dah pembuat, jadi double. Maka situ kita tengok, kita kena sujud sahwi. Macam contohnya, satu orang confused, aku dah rokok ke belum? Cepat-cepat ambil keputusan belum, dia pun rokok. Bila rokok, baru sedar dah 2 kali rokok, maka di situ dia kena sujud sahwi. Saya, itu dia penerangan. Dan ambil pemanggil seterusnya. Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya, hari itu saya dengan seorang kawan ada bersemayang Zuhur. Lepas tu dah habis semayang, lepas tu dia perasan yang dia tak, maknanya saya semayang awal tapi saya belum sudah, yang dia semayang lambat dah sudah. Jadi dia perasan yang dia tertinggal 1 rakaat. Lepas tu adakah dia kena buat sujud sahwi ataupun dia terus bangun buat semula solat Zuhur tu? Lepas tu soalan kedua saya, yang jamak atau jamak takhir ataupun jamak takdim, kalau kita nak buat semayang asal dalam waktu Zuhur, perlukah kita niatkan dulu nak buat solat tu? Itu saja. Mengenai dengan kalau kita solat 4 rakaat tapi kita terlupa, kita terbuat 3, maka keadaan ni macam mana? Kita kata, kalau kita terbuat 3, dah bagi salam, dah bersembang dengan kawan, lepas tu baru kita perasan, Allah, tadi aku buat, kau kenapa cepat sangat laju? 3 saja. Itu kena ulang, automatik kena ulang. Dia tak boleh lagi dah buat semula, kena buat semula. Tetapi kalau sekiranya dia buat 3 dan bagi salam, dia terlupa, lepas bagi salam baru dia ingat. Bila dia ingat, maka tanpa mengambil masa yang lama, terus dia bangun semula. Bangun dan tambah saja 1 rakaat. Dia tak perlu nak ulang. Kalaupun dia dah bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, teringat. Yang mana dia buat tak cukup 4, 3 saja. Teringat dengan tidak mengambil masa yang lama. Terus dia bangun balik, Allahu Akbar, buatkan 1 rakaat yang sempurna, iaitu dengan adanya Fatihah, rokok, i'tidal, sujud, tahiyat akhir. Sebelum nak bagi salam, 2 kali sujud sahwi. Itu dia punya kedudukan dia. Kalau dia buat kurang, patut 4, dia buat 3. Tapi ada ketika patut 4, dia buat 5. Dia terlajak, dah bagi salam baru ingat, Allah, 5. Benda tak sedar, maka itu tak perlu ulang. Sebab dalam 5 tu 4 ada, tapi dalam 3 tadi tak ada 4. Itu dia punya masalah dia. Kemudian mengenai dengan yang kedua ni, jamak takdim. Jamak takdim, niat dia bukan di waktu tetapi dalam solat. Bila kita nak ambil asar, letak dalam zuhur. Dalam zuhur tu, maknanya kalau nak jamak, mesti niat daripada mula takbir sehingga akhir, sekurang-kurangnya dalam salam. Niat nak jamak takdim. Kalau daripada takbir sampai salam tak terlintas niat, dah bagi salam baru teringat, itu tak boleh kita jamak. Dia beza dengan jamak takhir. Jamak takhir niat dalam waktu. Jamak takdim niat dalam solat yang pertama. Kalau maghrib isyak, dalam maghrib tu niat nak jamak. Kalau lah zuhur asar, dalam zuhur tu niat nak jamak. Baru kita boleh melakukan jamak takdim. Itu dia. Dan kita dengar pemanggil kita seterusnya. Kalau kita jadi makmum, kita dengar, kita baru aja jadi makmum. Imam dah lepas dah 2-3 rakaat dah.
Kemudian imam dia sujud sahwi. Bila sujud sahwi, adakah kita lebih baik kita ikut dia sujud sahwi sebab kita baru masuk je, ataupun kita elok kita mufaraqah? Macam tu. Jawapannya, kalau kita baru masuk, Allahu Akbar, duduk tahiyat akhir, imam sujud sahwi, maka kita bukan kata elok, wajib sujud sahwi dengan imam. Kalaupun kesilapan ataupun apa saja masalah berlaku sebelum kita menjadi makmum, tadi lagi kita sampai imam mungkin ditinggal tahiyat awal ataupun memang ditinggal qunut, jadi dia sujud sahwi, wajib kita sujud sahwi. Kalau kita tak sujud, apa jadi? Batal solat kita. Melainkan kalau kita nak niat mufarakah. Tapi langkah niat mufarakah tu bukan tepat, bukan pada masanya. Tak perlu kita nak niat mufarakah kerana tak ada apa yang membatalkan solat. Mufarakah ni kalau imam tu batal, kita mufarakah. Kalau tidak, kita tak perlu batalkan. Kita tengok imam sujud, terus kita sujud. Cuma di sini apabila kita bangun tambah, disunatkan kita sujud sekali lagi. Jadi 2 kali sujud di sini. Ada ketika yang kita disunatkan sujud, iaitu bila mana kelupaan imam tu berlaku sebelum kita jadi makmum. Jadi bila imam sujud, kita ikut wajib. Kemudian nanti kita bangun tambah 4 rakaat, dan di tahiyat akhir sebelum sujud sahwi lagi atas kelupaan imam tadi. Maka itu boleh, tak ada masalah. Baik, insyaAllah. Dan kita ambil lagi manggil seterusnya. Soalan saya ialah, saya keliru mengenai solat jamak. Sebab saya ada mendengar kenyataan bahawa orang yang bermaustatin dan akan maknanya tempat tinggal tetap dia, lepas tu dia hijrah ke bandar bekerja, dan dia akan kembali ke kampung semula, akan duduk di kampung. Dan saya dengar kenyataan bahawa yang keadaan seperti ini tidak boleh dilakukan jamak apabila kita pulang ke kampung kita sendiri. Sebab kita dah berniat untuk tinggal di kampung apabila kita pencen. Jadi itu soalan saya. Minta tolong Ustaz jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum. Memang kita apabila meniatkan yang kita akan mustautin di kampung, berhijrah di bandar ni atas kerja, tanggungjawab kita bekerja mencari rezeki, kita datang ke bandar. Tapi bila sampai usia pencen, kita akan balik. Maka sepanjang kita duduk di bandar, kita balik ke kampung musim percutian, kita tak boleh melakukan apa bentuk jamak ataupun qasar, kerana kita berada di tempat mustautin, dipanggil Darul Istitan. Maka bila kita balik ke kampung kita jadi macam orang kampung. Kita walaupun balik 3 hari je, walaupun balik seminggu saja, lebih setahun kita duduk di bandar, 3 hari kita balik di kampung. Maka 3 hari itu tak ada qasar, tak ada jamak. Kerana kita dah ada satu target yang mana bila pencen nanti kita akan balik ke kampung. Tak kira lah, mungkin lambat lagi nak pencen, dia baru 25, 30, pencen tu 56. Tak kira, asalkan target kamu, keinginan kamu begitu, maka setiap kali balik ke kampung, kamu adalah sebahagian daripada orang kampung. Tak boleh qasar, tak boleh jamak. Itu dia jawapannya. Dan teringat manggil seterusnya. Saya ada saudara saya ni, dia orang tua lah ya, tapi dia boleh berjalan dalam keadaan biasa, cuma uzur lah sikit, baru-baru ni dia jatuh. Jadi dia kata dia buat jamak dan kasar. Dia pernah tanya kat seorang, tak boleh. Saya kata tak boleh, sebab jamak dan kasar ni hanya untuk orang musafir saja. Jadi saya nak penjelasan pada Ustaz sendiri. Sekali lagi masalah jamak dan qasar, kita kata kepada orang yang sakit yang macam mana? Sakit yang mana kalau kita kata cuba bangun, dia nak bangun tak boleh, bangun pun jatuh. Itu sakit tu. Kalau dia memang boleh berjalan, terseliuh sikit atau terjatuh sikit, boleh bangun dengan sokongan tongkat, boleh berdiri. Kalau ada orang pegangkan dia, boleh berdiri. Maka itu tak boleh kita nak jamak. Lebih-lebih lagi tak ada qasar. Orang sakit yang kita kata boleh jamak tadi, jamak tanpa qasar.
Kalau jamak dan qasar tu tak betul. Qasar ni memang khusus kepada musafir saja. Orang tak musafir tak boleh qasar. Cuma jamak kepada orang sakit yang betul-betul keuzuran. Jadi kalau kita sakit yang macam mana tidak serius tadi, itu tak ada jamak. Dia kena buat waktu-waktu dia. Kerana ini adalah satu hikmahnya, solat pada waktu yang ditetapkan 5 waktu. Kerana Allah nak bagi kita 50 ganjaran dia. Itu dia jawapannya. Dan seterusnya, soalan saya kepada Ustaz berkenaan dengan apakah dalam sujud sahwi itu, bila kita duduk di antara dua sujud, mungkin ada doa-doa tertentu yang perlu dibaca dalam sujud sahwi itu. Mungkin kalau dalam sembahyang kita baca mungkin ada doa-doa yang khusus yang boleh dibaca dalam duduk antara dua sujud dalam sujud sahwi itu. Jadi saya mintalah Ustaz boleh terangkanlah kepada saya. Balik saya pada, kalau doa di dalam sujud, kita tengok apakah punca. Kalau punca yang memang tak disengajakan, terlupa dia nak buat tahiyat awal, maka dia baca subhana man la yanamu wa la yashu, ataupun subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Itu baca ada 3 kali dia baca. Tapi kalaulah puncanya suatu yang disengajakan, dia sengaja tak sujud sahwi, dia sengaja tak qunut, maka dia bacalah astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Itu bacaan dalam sujud. Adapun duduk antara dua sujud, dia boleh baca rabbighfirli warhamni, ataupun tak baca pun tak ada masalah. Yang penting bacaan dalam sujud tadi, itu yang dituntut. Dan kita dengar lagi memanggil seterusnya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya yang pertama, apakah hukum membasuh pakaian yang ada sedikit najis menggunakan mesin basuh? Yang pertama. Yang kedua, untuk orang yang dia patah tangan dia yang bersimen, cara untuk ambil wuduk tu macam mana? Sebab yang saya tahu dia kena ambil tu basuh dulu yang anggota yang tidak kena simen tu. Kemudian kena gantikan dengan tayamum. Mungkin ada cara yang lebih ringan ke Ustaz? Itu saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Cik Alif. Itu dia. Masalah basuh baju dengan mesin basuh. Kita tengok mesin basuh kita ni ada 2. Satu yang auto, satu yang biasa. Yang biasa ni kita akan dapat lihat dia air akan mengalir. Dia tak akan berkumpul. Dia tak akan macam kita buka pipe, air mengalir. Jadi kalau buka pipe, air mengalir, kita buatkan satu siraman ke atas pakaian tadi, dia dah kira bersih. Kalau tidak ada apa-apa ain, darah ke apa saja pun, hanya najis ni benda dah lama, yang mana dengan mengalirkan air dia dah jalan, maka itu tak ada masalah kalau mesin biasa. Tapi kalau mesin auto yang ada sekarang ni, dia tak buat terus berjalan, dia akan menakung air dulu. Kita letak pakaian, dia air itu akan terhimpun, kemudian akan keluar. Terhimpun akan keluar. Maka ini masalah dia. Maka elok kita siram dulu di luar. Memang satu karenah agak banyak kerja ni, tapi Allah nak bagikan kita banyak pahala, kita siram dulu. Kita asingkan pakaian anak-anak, terutama anak lelaki yang belum khatam, kita siram dulu, kemudian kita masuk dalam mesin basuh. Benda tu mudah. Kita siram, sekali jalan, air menyeluruh masuk, dan kemudian kita basuhlah, tak ada masalah. Kemudian mengenai dengan tayamum, simen ni, tangan bersimen. Kita tahu tangan adalah bukan saja disebut sebagai anggota wuduk, tetapi juga anggota tayamum. Jadi apa yang perlu dibuat? Contohnya tangan bersimen, wal'ayadzubillah, dia nak ambil wuduk, mula-mula dia kena basuh muka dulu. Kerana tangan ni kedukkan dia lepas muka. Dia basuh muka, setelah muka dibasuh, maka dia basuh tangan yang boleh basuh. Lepas itu dia keringkan muka dengan tangan dia, dia tepuk debu, niatkan tayamum untuk tangan yang tak boleh basuh. Tepuk 2 kali, sapu muka dengan tangan, kemudian dia sapu kepala dia, dia basuh kaki dia, baru sempurna. Dia punya wuduk dia sempurna. Kerana tayamum untuk tangan. Tapi kalau katakan tangan pun simen, kaki pun simen, 2 tayamum dia kena buat. Tayamum untuk tangan lepas basuh muka, tayamum untuk kaki selepas selesai semua, baru dia tayamum. Tayamum untuk kaki ni bukan makna sapu debu pada kaki. Tepuk 2 kali, sapu muka dengan tangan juga.
Kerana tayamum ni dia hanya dua anggota je, muka dengan tangan. Walaupun benda itu berlaku, masalah dia dekat kaki. Tapi tayamumnya ialah pada muka dan tangan. Itu dia jawapannya. Dan mungkin kita nak berhenti rehat sekali lagi dan kita akan kembali dengan 1-2 persoalan daripada anda. Terus bersama kami. Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, kesempurnaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alqamah radhiyallahu anhu meriwayatkan yang bermaksud, saya bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengistimewakan hari-hari tertentu? Aisyah menjawab, amal perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa berterusan dan tidak pernah baginda terputus. Siapakah di antara kalian yang mampu menyamai baginda? Hadis riwayat Tirmizi. 10.55 pagi, kembali bersama di IKIM FM. Pilihan utama anda masih lagi bersama dalam rancangan Tahsinul Ibadah. Bicara tentang sujud sahwi bersama Ustaz Fazli. Dan Ustaz, kita terima panggil kita yang seterusnya dari Melaka, Rina. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya niat solat sunat rawatib ba'diyah dengan qabliyah zuhur, Ustaz boleh bagi tahu tak Ustaz? Soalan saya yang kedua, macam mana kalau kita nak buat solat sunat tahajud Ustaz? Sekarang kalau dah terbangun tapi rasa macam malas je nak bangun. Dah bangun tapi nak buat tu macam solat tu malas Ustaz. Itu saja Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Sunat rawatib kalau katakan ba'diyah maghrib ataupun qabliyah zuhur, dia sunat ni kita hanya dua saja pengisian niat dia. Kalau solat fardu kita kata 3. Contohnya kita akan sebut al-qasdu wa ta'arrudul fardhiyah wa ta'ayid. Itu 3 benda isi untuk solat fardu. Sahaja aku solat fardu zuhur, usalli fardhu zuhri. Tapi kalau sunat rawatib ni kita niat 2 je. Usalli qabliyah maghrib, usalli qabliyah zuhur, usalli ba'diyah zuhur, usalli sunnatal fajri, usalli sunnatal asri. Itu je saja aku solat qabliyah zuhur, saja aku solat qabliyah maghrib, atau ba'diyah zuhur atau ba'diyah maghrib. Jadi itu dia punya niat, mudah saja, 2 isi dalam niat kita. Allahu Akbar, terlintas dalam hati kita 2 benda tadi. Adapun mengenai dengan tahajud, memang tahajud ni adalah satu yang agak mujahadah. Sebab itu kita dapat pahala besar. Kita angkat selimut, kita bangun pergi ambil wuzu dalam keadaan malam, sunyi, sejuk, pahala besar. Jadi kita perlu tahu ini ibadat sunat. Tak semestinya kita buat sambil berdiri. Mungkin kita kata kita nak latih buat sambil duduk dulu. Kita duduk bersila, Allahu Akbar, rokok sujud macam biasa. Ataupun kita sambil mengiring pun boleh. Mengiring, Allahu Akbar sambil mengiring, rokok duduk macam biasa, rokok sujud dan tahiyat akhir kita. Boleh, tak ada masalah. Sebenarnya tak ada alasan kalau nak buat 2 rakaat. Bukanlah satu alasan kita susahlah, ngantuklah. Boleh kalau kita paksakan sikit. Macam kita nak makan ubat, paksa sikit. Lama-lama boleh, tak ada masalah. Itu dia jawapannya. Dan dengan panggil seterusnya, kita ada sembahyang yang tertinggal dulu. Adakah lebih abdal kita qada sembahyang tu ataupun kita nak sembahyang sunat lepas sembahyang wajib nak ikut sunnah? Jadi ini persoalan yang selalu timbul. Memang ramai lagi orang yang tak dengar sebenarnya, saya rasa. Bila perkara yang sama ditanya, ramai lagi yang tak dengar. Yang bertanya alhamdulillah, yang belum tanya mungkin ada soalan dia. Jadi kita kata qada dengan sunat 2 perkara yang berbeza. Qada ni wajib, sunat ni sunat. Ta'rif wajib ialah kalau kita tinggal berdosa, kalau kita dapat pahala. Sunat ni kalau kita tinggal tak masalah, cuma rugi. Jadi di sini keutamaan dia adalah qada. Buat qada dulu, selesaikan hutang, baru kita bersedekah. Jadi jangan kita tak buat qada, itu salah dan silap kita. InsyaAllah. Dan mungkin panggil terakhir untuk sesi ini, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, saya buat sembahyang berjemaah dekat masjid, kemudian saya balik rumah dan seterusnya saya buat sembahyang qada, tapi saya menjadi imam. Macam ni Ustaz, boleh ke tak boleh? Terima kasih Ustaz.
Taib itu adalah satu cara yang bagus dan baik kalaulah setiap bapa dia buat cara yang macam ini, iaitu selain daripada dia dapat solat berjemaah di masjid, dia juga dapat membimbing anak-anak di rumah. Jangan ada orang masjid je, anak lantaklah kau. Ada orang anak saja, masjid kau punya hal lah. Tak, kita dua-dua peranan. Pergi masjid, pergi dan balik. Kita qadha. Tak ada masalah kita qadha. Kita jadi imam dan anak isteri ikut sebagai makmum di belakang. Ini langkah yang terbaik dan saya rasa patut kita puji orang yang macam ni. Yang mempunyai perhatian kepada dua-dua peringkat. Dia tengok masalah jemaah di masjid dan dia tengok juga usaha yang perlu dia buat untuk anak-anak dia di rumah. Dengan solat berjemaah bersama dengan mereka. Ini langkah yang bagus dan saya rasa ini yang baik, insya-Allah. Ustaz pun ada sebut kan semasa cuti sekolah ni kita galakkan anak solat berjemaah pada minggu lepas. Ya, saya. Kerana memang kita ini peranan mak bapak. Kita perlu tengok kerana dengan cara solat insya-Allah kita akan menjadi sejuk mata melihat anak-anak kita kalau dibimbingkan dengan bimbingan solat. Saya insya-Allah. Dan mungkin sebagai penutup atau kesimpulan tajuk kita hari ini, Ustaz. Jadi sebagai penutup saya ingatkan memang ini satu ilmu yang agak luas, banyak belum kita sebut satu demi satu secara teratur. Cuma kita kena ingat bahawa solat ini cantik, indah dan memberikan banyak pengisian, banyak pengajaran yang perlu kita ambil. Jadi kita belajarlah, kita dekati, tanya ulama macam mana kita nak beribadat. Jangan kita ambil langkah untuk beli buku dan baca sendiri, tapi biarlah kita ada panduan tentang sujud sahwi adalah satu perkara yang perlu kita tahu kerana kita manusia tak boleh lari daripada salah dan silap. Allah begitu kerahimannya kepada kita, buatkan kita cara-cara untuk menyelesaikan masalah kita. Saya